Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Anggun Borneo, sebuah rancangan yang meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Minggu ini saya berada di Kudat. Untuk episod kali ini, saya akan meneroka bagaimana wanita kaum suluk menjaga keanggunan mereka. Kaum suluk ialah salah satu kaum Bumiputra di Sabah. Kaum ini majoritinya mendiami daerah Sandakan, Lahadatuk, Tawau, Kunak, Semporna dan Kudat. Pada era penjajahan British dan Jepun, ramai pejuang dari kaum suluk yang telah bangkit berjuang untuk melawan penjajah. Antara tokoh yang sangat dikenali ialah Sharif Osman, Datuk Paduka Mat Saleh, Mbok Ali dan Datuk Mustafa Datuk Harun. Selain mempunyai sejarah yang hebat, kaum ini juga terkenal dengan keunikan budaya yang masih kekal sehingga ke hari ini. Salah satu budaya yang masih kekal ialah perubatan tradisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menu baik tak, Babo? Baik tak merayau barang. Aku syukur nagbak na kita. Alhamdulillah. Bersama saya ialah Puan Albaya binti Osman. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi kaum suluk. Babu, saya nak sabar ni belajar pasal perubatan tradisi kaum suluk. Boleh? Boleh. Maksukul. Dari awal masa dulu lagi makcik sampai pergi menurun sama anak-anak saya. Ini untuk mengubatkan luar dalaman akan direbus ini untuk mandian. Pantang larangnya yang pepalum ini. Dari bujang sampai kawin sudah ini senantiasa boleh dipakai sampai tua. Ada juga tanam sendiri, ada juga yang kita boleh ambil di dekat-dekat juga, ada dalam hutan juga. Ini yang untuk pepalum ini kami bilang daun dak bulan-bulan, macam daun kombong sama daun, kami bilang daun atis campur dengan ini semua baru rebus tempat mandian. Itulah saya pesankan dari anak-anak saya sampai cucu saya, teruskan perubatan ini sampai tua. Bagi perubatan kaum suluk Sabah, inilah amalan kita, tradisi kita zaman dulu, nenek-nenek moyang sampai sekarang. Salah satu amalan tradisi kaum suluk ialah burak basak dan juga kaubat-ubatan. Dan amalan perubatan tradisi ini masih lagi kekal sehingga ke hari ini. Jadi sekarang saya mau tanya Babu, apa bahan-bahan yang kita perlukan? Bu, kalau burak basak ni, apa bahan-bahan yang kita perlu? Kita perlu beras. Okey, beras. Beras ni kenapa kita perlu beras, Bu, dalam kita guna burak basak ni? Kenapa beras? Inilah pertama kalinya pokok dia, bedak nama dia dari pokoknya beras. Okey, kegunaannya untuk apa? Untuk kegunaannya, kebaikannya menjaga panas. Kalau kita macam muka kita ada rasa macam panas kah, ini untuk penyejuk permukaan kita. Kalau untuk macam saya satu orang saja kan, Bu, berapa banyak beras yang kita perlu? Begini cukup? Ya, cukup. Ini untuk campurannya, ada juga kegunaan dia untuk masuk penyajuknya juga. Pasal ini kunyit. Ini kunyit hidup, Pak? Iya, kunyit hidup. Berapa banyak kita perlu, Bu, kunyit hidup ni? Kalau tidak banyak, kalau macam berput-put sudah, ini boleh kita kasih habis. Kalau tidak, begini pun boleh sudah. Kalau yang ini, Bu, ini namanya apa? Apa kita panggil ni? Ini daun daun kempayas. Daun kepayas. Oleh kerana dia pahit. Ini pun menambah juga pergi ke ubat-ubatan luar dalaman. Okey, ini nanti kita campur dengan beras ni? Ya,
campur. Beras begini, Ya, cukup begini. Cukup begitu sudah. Besar dia rasa pahit sudah. Yang ini Bu, ini daun apa? Ini daun jambu. Daun jambu. Daripada akarnya boleh digunakan sampai daun ini boleh campur pergi bedak basah. Kalau satu orang, berapa helai daun kita perlu? Barang 6 helai aja. Nanti bahan-bahannya semua, kalau kita sudah kasih sedia, kan, apa kita perlu buat? Kita buatlah macam begini, diiris macam begini, kita campurlah ini, baru kita kisar-kisar macam ditumbuk lesungkah. Lepas tu macam tepung sudah, baru kita ayak. Boleh kita buat sudah untuk badak pertama kali, baru kau limping-limping dijemur, boleh dia tahan lama, sampai 3 bulan. Kalau beras ni kan keras, jadi kalau sebelum kita buat ni, kita mau masak dulu kah atau mau kasih rendam dulu kah? Rendam dulu. Cepat. Rendam berapa lama, Bu? Enggak juga, macam setengah hari begitu. Uy, lama juga. Yang beras ni, Bu, sudah direndam kan? Sudah direndam. Baru kau kasih tuskan, tidak ada air, senang kau tumbuk. Jadi burak basak nih bagus khasiatnya untuk mencerahkan wajah. Lagi apa lagi? Menghaluskan muka kita. Menghaluskan muka, merawat masalah jerawat, dan juga menaikkan seri. Menaikkan seri. Nah, kalau tadi kita cakap pasal burak basah, sekarang kita mau tanya Babu, apa bahan yang diperlukan untuk ubat-ubatan? Bu, jadi kalau untuk ubat-ubatan ni, apa bahan yang kita perlu? Ini saya bangun. Kalau kita penat kah atau sakit-sakit badan, begitu bolehkah? Boleh, panas sama minyak. Baru kau terus-terus sapu di mana saja, kaki ke tangan ke apa, kau boleh. Jadi letak tu berapa lama tu? Kalau dia sejuk, kasih lari lah, balik. Panas balik, pasang balik. Jadi Bu, daun ni bagus untuk wanita lepas melahirkan, diletak di perut untuk kempiskan perut sama buang angin. Iya, iya. Bu, yang ini apa dipanggilnya, Bu? Ini daun atis, durian Belanda. Daun durian Belanda. Tapi kaum Suluk panggil dia daun atis. Daun atis. Daun atis ni, Bu, apa dia punya kebaikan? Untuk membuang macam panas dia. Suhu panas dia tu macam turun. Kalau demam boleh letak. Boleh. Kalau untuk perempuan, Bu, daun atis ni apa kebaikan dia? Kalau untuk perempuan, macam tekanan darah tinggi, kancing manis kita ada. Inilah gunanya daun ini kita rebus diminum. Daun atis ni salah satu khasiatnya adalah untuk menurunkan kadar kolesterol dalam badan, dan juga salah satu khasiatnya adalah mengurangkan kandungan gula dalam badan. Bu, kalau sekarang ni kan dengan tekanan hidup yang ada sekarang ni, perempuan banyak stres, Bu. Jadi bolehkah daun atis ni membantu kasih kurang stres kah? Mungkin boleh kasih sembuh. Macam mana, Bu? Adakah? Bolehkah? Boleh. Itu macam mana? Mau disapu sejak atau diminum kah? Macam mana cara dia, Bu? Minum. Direbus. Minum. Selepas ditumbuk, semua ramuan burak basah ini akan disaring. Inilah hasil burak basah selepas disaring, dan ini dinamakan lipak. Ada 2 cara untuk gunakan lipak ini, sama ada boleh terus disapu ke muka dan juga badan ataupun dijemur terlebih dahulu. Ini ialah contoh lipak yang telah dijemur selama 3 hari dan siap untuk digunakan. Bu, jadi sekarang saya mau buat rawatan lipak, boleh? Boleh.
sebelum saya buat rawatan, saya rasa penat, badan rasa lemas, mungkin sebab penat bekerja. Tapi selepas babuk sapu tadi, selepas 20 minit buat rawatan tu, saya rasa segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya ialah Puan Hasna Bik Birul. Beliau merupakan wanita ikon kita untuk episod kali ini. Dan beliau juga merupakan seorang pengusaha kedai kek. Puan Hasna Bikrul berusia 52 tahun dan merupakan anak jati kampung Landung Ayang Laut Kudat. Selain menjadi pengusaha kek dan pastri, Puan Hasna juga merupakan pengamal rawatan kecantikan tradisi kaum Suluk. Kejayaan beliau membesarkan dan mendidik 11 orang anak dengan hanya mengusahakan kek dan pastri adalah sesuatu yang hebat dan menjadi inspirasi kepada ramai wanita. Lebih membanggakan, 11 orang anak beliau telah berjaya dalam bidang masing-masing. Ketekunan, kegigihan dan kesabaran ibu kental ini dalam menguruskan perniagaan dan membangunkan keluarga menjadi inspirasi bukan sahaja di kalangan kaum Suluk di kampung Landung Ayang tetapi juga kaum Suluk di seluruh daerah Kudat. 2010 sampai sekarang nih. Salah satu untuk membantu pelajaran anak-anak. Cabaran tuh memang banyak cabaran. Selain daripada berdoa, kita kena usaha untuk mengatasi masalah itu. Memang cabaran memang banyak. Kek ini kami pasarkan tamu ke tamu dan juga pasar malam. Impak memang terlalu besar bagi keluarga kami lah. Dapat membantu anak-anak dari segi pelajaran dan juga perbelanjaan harian. Perancangan tuh memang sangat teringin sangat dengan ada sebuah kedai untuk kita pasarkan kek dan insyaallah kita akan coba. Pengalaman pahit memang banyak, terutama sekali modal, dari segi modal dan juga semua barang-barang itu kadang-kadang kena beli di luar daerah Kudat nih, contohnya pergi keke macam tuh. Kejayaan bila sempena Hari Ibu, dalam 1 tahun kita akan menyambut Hari Ibu. Memang itulah kegembiraan yang paling tidak dapat kami lupakan. Sebab dalam sehari itu boleh mencapai 100 biji lebih kek untuk dijual dalam 1 hari lah. Sekarang saya bersekolah di College University Islam Perlis di tahun kedua. Kejayaan yang dicapai yang paling besar dan sangat nampak ada kilang dan permis sendirilah. Sikap yang tidak pernah kenal erti putus asa dari dulu dan sampai sekarang. Itulah sifat seorang ibu dan prinsip yang dia memang titipkan untuk saya sendiri. Di mana ada kemauan kita, ada kemauan, ada jalan dan insyaAllah ada rezeki yang Allah titip untuk kita. Mendidik kami adik-beradik yang lain, terutamanya dengan agama. Macam mana pun sibuknya berniaga, mencari rezeki, tapi ibu memang tidak pernah tinggal atau lupa untuk ingatkan kami tentang agama, terutama solat. Yang sangat istimewa, penyayang. Penyayang, bertanggung jawab, dan beri pendidikan untuk kami, terutama saya. Pengalaman tidak boleh dilupakan adalah pengorbanan yang sangat besar apabila dia telah melahirkan kami adik-beradik yang ramai dan memberi kami pendidikan sepenuhnya, terutama dari segi agama dan untuk cari kehidupan yang sebenar. Dan pengorbanan yang paling besar dia bagi untuk saya sendiri apabila dia izinkan saya untuk sekolah keluar daripada Kudat. Sebenarnya mama saya itu perlukan saya untuk bantu, tapi sebabkan ilmu agama tu dia izinkan saya sekolah jauh lagi dari sini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama saya ialah Puan Siti Nurkala dan juga Encik Almin Alam. Mereka merupakan aktivis budaya kaum suluk Kudat. Abang, kakak, saya mau belajar banyak lagi pasal budaya kaum suluk ni, boleh? Boleh, insya-Allah. Seperti busana kaum lain, busana kaum suluk juga ada maksud tersendiri di sebalik motif, corak dan juga warnanya. Macam busana yang saya pegang sekarang ni memang sangat meriah. Yang busana ini apa namanya? Ini nama sablai. Sablai. Sablai itu sendiri membawa maksud apa, sablai? Sablai ini maksud keutamaan menyambut tetamu yang terhormat lah, macam begitulah. Busana ini dipanggil sablai hanya dipakai untuk meraihkan tetamu penting. Jadi bang, sablai ini golongan bangsawan saya yang pakai. Bukan semestinya orang bangsawan saja yang pakai. Semua orang tahu orang suluk asal tetamu yang terhormat ini mesti mau dipakai. Sablai ini materialnya ini jenis apa, bang, kakak? Ini material dia ini seolah-olah apa ini kain manik. Manik. Dia macam ada macam di sulam manik. Sulam manik. Ini warnanya ni hijau dengan emas. Adakah ia membawa simbolik apa-apa, ada maksud kenapa hijau, kenapa emas? Ini berkenaan ada kaitan dengan bahagian kenegaraan. Kenegaraan maksudnya? Maksudnya pemerintahan negara Sulu. Inilah lambang keemasan. Berapa lama sudah kaum suluk pakai sablai ini? Nah, kalau kita soal lama pakaian soal hal begini ini, yang kita tahu sekarang ini kurang lebih 300 tahun lebih sudah. Yang ini ialah ini apa? Itu dinamakan sindang. Sendang. Sindang. Ataupun artinya selendang. Selendang. Sendang ataupun selendang. Daripada kanan ke kiri. Oh, kanan ke kiri. Sendang ataupun selendang ini dipakai dalam busana tradisi kaum suluk di sebelah kanan sebagai tanda penghormatan. Betul ya, bang? Betul. Kiranya musim darurat dalam peperangan, kalau sekiranya tiada senjata, ini boleh pakai sekiranya perempuan dia pandai untuk melawan musuh. Oh, rupanya sindang ni dijadikan senjata juga. Boleh. Kalau yang ini dipanggil apa, Kak? Ini kita panggil talapung manik. Ini khusus untuk wanita orang-orang suluk juga lah ini. Ini yang busana yang saya pegang sekarang ni. Yang ini busana ni dipanggil apa, bang? Ini sama juga dipanggil sablai. Ada corak-corak bunga. Ini apa artinya, bang? Kenapa ada corak bunga di sablai? Ini corak dia ini kalau diikut emas juga corak dia ini. Sudah ini kebanyakan pakai ini daripada keturunan daripada orang Kanamaan lah, diraja daripada orang-orang Datuk, daripada keturunan pahlawan. Sablai ini bila lagi mula dipakai oleh golongan bangsawan? Inilah sangat ini paling lama tua daripada yang satu ini. Pakai yang kita tahu 1830 tahun. Selendang ni, Kak, ini dipanggil apa? Ini pun dipanggil tudung manikan juga ini. Tudung manikan. Tudung manikan. Sebagai penghormatan kepada lambang diraja lah. Sejarah ataupun bermulanya busana masyarakat suluk ini diambil daripada alam semula jadi, tentang alam, tentang laut, buah-buah diilhamkan menjadi perhiasan. Warna-warna suku masyarakat suluk ini selalunya warna-warna yang terang dan tegas, dan itu tentulah mempunyai hubungan dengan emosi masyarakat itu. Dan itu sebahagiannya melambangkan keberanian mereka. Kalau kehidupannya itu ke darat atau ke laut, maka warna-warna yang berkaitan dengan alam itu menjadi pilihan mereka. Kalau dulu sablai bangsawan ini dihiasi dengan musa khimah, iaitu mutiara bernilai tinggi yang hanya boleh dijumpai di lautan Sulu, dan juga dihiasi dengan emas. Sekarang saya mau jadi putri suluk. Boleh, Kak? Boleh. Kalau yang ini pula aksesori busana tradisi kaum suluk. Yang ini dipanggil apa? Ini dipanggil kait. Kait. Kait ini diperbuat daripada Emas. Ini golongan mana yang akan memakai kait ni?
Begitu juga lah siapa yang mampu macam dia ada, dia mana saja boleh pakai. Sebagai pelengkap. Pelengkap yang lagi besar lagi ini. Selain daripada kait ni, apa lagi aksesori yang diguna selalu bersama dengan sablai? Yang selalu yang kebanyakan yang pakai dia yang panggil doblon. Dublun. Kait doblon. Inilah. Oh. Yang ini. Daripada emas juga lah. Ini lebih kompleks lagi, lebih eksklusif lagi. Jadi dublun ni hanya digunakan oleh golongan bangsawan saja. Bangsawan juga. Wanita Anggun itu bukan saja dari luar, sampai dalaman juga. Wanita Anggun itu bagi saya cantik luar dalaman dan cantik luaran. Cukup bagus untuk seorang wanita lah. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, tentunya Anggun Borneo, meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Maksukul.